Soalan 10 diberi matriks 1P, 2Q, 1, 4. Matriks 4, negatif 6, negatif 1, 2 ialah matriks 1 sifar sifar 1 ataupun matriks identity. Hitung nilai P dan nilai Q. Baiklah murid-murid, okay. Biasanya kalau ada pecahan ataupun 1 per itu merupakan matriks songsang. Dan ini merupakan matriks biasa ataupun matriks normal. Oke, jadi ini juga murid-murid mesti tahu merupakan matriks identity. Oke, katakan matriks A ialah 4, negatif 6, negatif 1, 2. Oke, cikgu ambil daripada soalan. Oke, merupakan matriks normal. Jadi untuk dapatkan matriks songsang, matriks A kuasa negatif 1. Oke, ialah matriks songsang. Jadi untuk dapatkan matriks songsang 1 per 4 darab dengan 2. 4 darab 2 ni ambil daripada sini. Kemudian tolak dengan negatif 6 darab dengan negatif 1. Selepas ni kita akan selesaikanlah. Kita boleh buat kurungan siap-siap macam ni. Untuk apa kurungan ni? Kita hendak masukkan 4 dan 2 ni. 4 dan 2 ni kita tukar tempat. Tukar tempat menjadi 2 pergi atas, 4 ke bawah. Seterusnya negatif 6 dan negatif 1. Bagi negatif 6 dia akan jadi positif 6. Dan negatif 1 dia akan jadi positif 1. Jadi kita masukkan unsur-unsur ni. Kita selesaikan pecahan 1 per 2. Baik, jadi ini adalah jawapan kita yang kita hendak buat perbandingan. Buat perbandingan dengan soalan. Di mana dengan soalan tu? Kita lihat balik soalan tadi. Iaitu 1 per P. 1 per P, P itu merupakan 2. Dan kita lihat 2Q, 26. Nampak 26? Jadi P ialah 2 dan seterusnya Q ialah 6. Soalan 19, soalan A tuliskan bersama linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Baiklah murid-murid, kita lihat soalan ini dengan teliti. Persamaan dia 2Y tolak X ialah 5. 3X tolak 8Y ialah negatif 18. Kita buat perbandingan. Sebelum kita tulis bentuk matriks, kita lihat 2Y dengan negatif 8Y. Kedudukannya tidak selari. Tidak selari. Begitu juga dengan negatif X dan 3X. Kedudukan tidak selari. Jadi apa yang perlu kita buat di sini? Murid-murid kena pindahkan negatif X ni, letak ke depan dan 2Y ni kita letak di belakang. Tukar tempat. Kedudukan ni tukar tempat. Dia jadi nilai seperti inilah. Negatif X letak di depan, tambah 2Y ialah 5. Dan kalau kita lihat sekarang, X dengan X adalah dalam keadaan yang selari lah. Kedudukan dia, begitu juga dengan Y. Jadi kita keluarkan nilai negatif 1 daripada negatif X, kemudian 2, 3 dan negatif 8. X dan Y kita keluarkan dalam bentuk lajur dan 5 negatif 19. Jadi ini merupakan bentuk matriks. Kita sudah selesaikan soalan A. Seterusnya hitung nilai X dan hitung nilai Y dengan menggunakan kaedah matriks. Katakan matriks B ialah matriks normal. Di manakah matriks B ini? Dia bermula daripada yang ini. Kita ambil daripada sinilah.
Oke. Nah, ini merupakan matriks B ya. Kita katakan matriks B lah. Oke, untuk selesaikan soalan B, untuk mencari nilai X dan nilai Y, pindahkan matriks B ke sebelah kanan. Oke ya, jadi matriks B akan menjadi matriks songsang ataupun B kuasa negatif 1. Okey, bila pindahkan ke sebelah kanan, ingat murid-murid, matriks songsang dia mesti ada 1 per ataupun pecahan 1 per. Ini mesti ingat. Okey, selepas itu, okey, kita masukkan nilai ya. Dari mana nilai itu? Negatif 1 darab dengan negatif 8. Yang ini. Okey, kemudian tolak 2 darab dengan 3. Okey, masukkan nilai-nilai ini. Okey, kemudian kita tulis siap-siap kurungan. Okey, kurungan ini untuk apa? Okey, untuk kita masukkan unsur negatif 1 dan negatif 8. Tukar tempat. Di mana negatif 1? Yang ini dengan negatif 8. Okey, tukar tempat. Okey, itu dia. Okey, tukar tempat. Selepas itu, okey, unsur 2 akan menjadi negatif 2. Yang ini ya. Okey, dan unsur 3 akan menjadi negatif 3. Okey, masukkan dalam kurungan. Okey. Baik. Seterusnya, jangan lupa matriks 5 negatif 19. Negatif 19 ni ya. Jadi kita masukkan. Okey, ini kadang-kala pelajar terlupa ni. Okey, jadi mesti masukkan. Dan seterusnya, kita selesaikan pecahan tu. Okey. Negatif 8. Okey. Negatif 1 darab negatif 8 tolak 2 darab 3. Jadi 2. Jadi pecahannya 1 per 2. Okey, tulis semula matriks. Okey. Seterusnya, kita akan selesaikan 1 per 2 darab setiap unsur dalam matriks. Okey, kita selesaikan satu demi satu. 1 per 2 darab dengan negatif 8. Okey. Kita selesaikan, dapat negatif 4. 1 per 2 darab dengan negatif 2. Dapat negatif 1. 1 per 2 darab negatif 3. Negatif 3 per 2. 1 per 2 darab dengan negatif 1. Negatif 1 per 2. Okey. Jangan lupa 5 negatif 19. Okey. Seterusnya, bentukkan matriks 2 darab 2 dengan 2 darab 1 ini menjadi jawapan 2 darab 1. Okey, jadi bentuk matriks 2 darab 2 darab dengan 2 darab 1 ini, dia punya jawapan 2 darab 1. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, negatif 4 darab dengan 5. Okey, jadi negatif 20. Kemudian tambah dengan negatif 1 darab dengan negatif 19. Okey, jadi positif 19. Seterusnya, negatif 3 per 2 darab dengan 5. Okey, dia jadi negatif 15 per 2 tambah. Okey, negatif 1 per 2 darab dengan negatif 19. Okey, dia akan jadi 19 per 2. Okey ya, jadi di sini murid-murid kena hati-hati kira lah. Okey, jangan ada kesilapan. Okey, kemudian kita selesaikan operasi tambah negatif 20 tambah dengan 19. Okey, dia jadi negatif 1. Kemudian negatif 15 tambah dengan 19, dia jadi 2. Okey, per 2. Okey, jadi dapat nilai 2. Kita keluarkan nilai-nilai X. Okey, X yang pertama ialah negatif 1. Okey, kemudian Y ialah 2.
Soalan 12. Satu kejohanan maraton mempunyai 128 orang peserta. Bilangan peserta lelaki ialah 16 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Hitung bilangan peserta lelaki dan bilangan peserta perempuan maraton dengan menggunakan kaedah matriks. Baiklah murid-murid, untuk soalan kali ini, dia melibatkan soalan kebat. Jadi kita lihat soalan ini dengan teliti. Jumlah peserta lelaki dan perempuan mengikut maraton ialah 128 orang. Jadi kita anggap lelaki ini ialah L, perempuan ialah P ya. Jadi P tambah L 128. Bilangan perempuan 2 kali ganda. Ini berdasarkan soalan. 2 kali ganda melebihi lelaki sebanyak 16 orang. Jadi kita anggap P 2 kali ganda, 2P. Tolak dengan lelaki ya, tolak L ialah 16 orang. Melebihi sebanyak 16 orang. Jadi kita masukkan 16. Jadi kita sudah dapat persamaan ini. Kita tukarkan persamaan linear ini dalam bentuk matriks. 1P ialah 1, 1L ialah 1. Kemudian 2 negatif 1. Dan lajur PL ialah 12816. Ini merupakan bentuk matriks. Untuk mencari nilai P dan nilai L, pindahkan matriks 1, 1, 2, negatif 1 ke sebelah kanan. Dan dia akan menjadi matriks songsang. Jadi jangan lupa 1 per. 1 pecahan. 1 per. 1 darab dengan negatif 1. Kemudian tolak dengan 1 darab dengan 2. Kita boleh tulis siap-siap kurungan. Sebagai persediaan untuk masukkan nilai. 1 dengan negatif 1 tukar tempat. Seterusnya 1 dengan 2. Masing-masing menjadi negatif 1 dan negatif 2. Ingat murid-murid, jangan ada kesilapan di sini. Seterusnya, jangan lupa masukkan matriks 128 dan 16. Kita selesaikan 1 per atau pecahan. Kita dapat 1 per negatif 3. Selepas itu, pecahan negatif 1 per 3 ini kita darabkan setiap unsur dalam matriks. 1 per negatif 3 darab dengan negatif 1. 1 per 3. 1 per negatif 3 darab negatif 1. Dia jadi 1 per 3. Kemudian 1 per negatif 3 darab negatif 2. 2 per 3. Kemudian 1 per negatif 3 darab dengan 1. Positif 1. Dia jadi negatif 1 per 3. Jangan lupa 128 per 16. Bentuk matriks ini adalah 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Jadi jawapan mesti 2 kali 1. Jadi kita selesaikanlah. Unsur yang pertama 1 per 3 darab dengan 128. Jadi 128 per 3. 1 per 3 darab dengan 16. Dapat 16 per 3. Jangan lupa tambah. Seterusnya 2 per 3 darab dengan 128. 256 per 3. Jangan lupa tambah.
Negatif 1 per 3 darab dengan 16. Negatif 16 per 3. Oke, hati-hati bila tambah dan tolak nih. Oke, kita selesaikan. Oke, kita dapat nilai 48 dan 80. Oke, jadi kita keluarkan Pi ialah, ataupun perempuan itu ialah 48 orang. Oke, kemudian L atau lelaki ialah 80 orang. Soalan 13 diberi persamaan linear serentak Px tambah 4y ialah 10 dan Qx tolak 2y ialah 1, tiada penyelesaian. Oke, kata kunci di sini ialah tiada penyelesaian. Ungkapkan Pi dalam sebutan Q. Baiklah murid-murid, diberi dua persamaan linear tiada penyelesaian. Oke, ini merupakan persamaan pertama Px tambah 4y ialah 10. Persamaan kedua, Qx tolak 2y ialah 1. Oleh kerana tiada penyelesaian, jadi kita tidak perlu mencari nilai x dan nilai y. Tetapi kita perlu ungkapkan Pi dalam sebutan Q. Oleh itu, kita akan hapuskan x dan y ya. Jadi untuk hapuskan x dan y, langkah pertama kita lihat persamaan pertama, dengan persamaan kedua. Katakan kita hendak hapuskan 4y. Bila kita hendak hapuskan 4y, jadi negatif 2y ini kita hendak bagi sama dengan 4y dengan cara darabkan nombor 2. Jadi bila kita darabkan dengan nombor 2, Qx darab dengan 2 dia jadi 2Qx. Kemudian negatif 2y darab dengan 2 dia jadi negatif 4y. 1 darab dengan 2 dia jadi 2. Jadi setiap bahagian ini kita sudah darab dengan 2. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Lepas itu kita bandingkan dengan persamaan yang pertama. Kita hapuskan 4y dengan negatif 4y. Dengan menggunakan operasi tambah. Jadi kita mulakan Px, kemudian tambah dengan 2Qx. Jadi kita keluarkan Px tambah 2Qx. 4y tambah dengan negatif 4y, dia jadi hapus ataupun sifar. Seterusnya ialah 10 tambah dengan 2. Kita keluarkan ialah 12. 10 tambah 2 ialah 12. Untuk hapuskan x pula, kita guna operasi bahagi. Kali ini kita hapuskan x. Kita bahagi dengan x. 12 juga kita bahagi dengan x. Jadi bila kita hapuskan x, kita bagikan x. Jadi kita abaikan 12 per x. Yang tinggal adalah Pi tambah 2Q ialah sifar. Seterusnya pindahkan positif 2Q ke sebelah kanan menjadi negatif 2Q. Jadi jawapan akhir ialah sebutan Pi ialah negatif 2Q. Soalan 14. Faris mengambil satu kursus di sebuah college. Dia telah mendaftar 3 subjek bagi semester pertama. Markah keseluruhan setiap subjek dikira berdasarkan markah bahagian latihan dan peperiksaan mengikut peratusan setiap bahagian. Baik, jadual 1 menunjukkan markah yang diperolehi Faris bagi setiap bahagian pada semester pertama. Manakala jadual 2 menunjukkan peratusan bahagian dalam pengiraan markah keseluruhan. Jadi kita boleh lihat jadual 1 dan jadual 2. Dia melibatkan subjek matematik, bahasa Inggris,
dan sains komputer. Baik, soalan E, wakilkan maklumat dalam jadwal 1 dan jadwal 2 dengan matriks. Soalan B, hitung marka keseluruhan matematik pada semester pertama dengan menggunakan kaedah matriks. C, tentukan subjek yang terbaik pada semester yang Baik, untuk jawapan soalan A, tukarkan dalam bentuk matriks. Oke, kita keluarkan ketiga-tiga subjek, matematik, bahasa Inggris, dan sains komputer. Oke, kemudian tukarkan 60% kepada sifar 0.6 dengan cara 60 bahagikan dengan 100 dan juga 40 bahagikan 100 dapat sifar 0.4. Jadi kita bentukkan dalam matriks seperti inilah. Ini merupakan jawapan A. Baik, untuk jawapan B, marka keseluruhan matematik. Oke, jadi kita ambil matriks 80 dan 70. Oke, guna kaedah matriks. Kita keluarkan 80 dan 70. Kita darabkan dengan sifar 0.6 dan sifar 0.4. Bentuk matriks adalah 1 darab 2 dengan 2 darab 1. Jadi jawapan 1 darab 1. Kita mulakan 80 darab dengan sifar 0.6, 48, kemudian kita tambah 70 darab dengan sifar 0.4. 28. Kita selesaikan. Nilai matriks 76. Jadi marka matematik secara keseluruhan ialah 76%. Seterusnya jawapan C. Untuk menentukan subjek terbaik, buat perbandingan jumlah marka ketiga-tiga subjek. Jadi kita mulakan subjek bahasa Inggris. Kita keluarkan 60, 75. Kemudian kita darabkan sifar 0.6 dan sifar 0.4. Kita mulakan 60 darab sifar 0.6, 36. Kemudian tambah 75 darab dengan sifar 0.4. 30. Kita selesaikan. Kita dapat 66. Jadi marka bahasa Inggris ialah 66%. Seterusnya kita kira marka sains komputer. Kita keluarkan 74, 84. Kemudian darabkan dengan sifar 0.6, sifar 0.4. Kita selesaikan. 74 darab dengan sifar 0.6, 44.4. Kemudian kita tambah 84 darab dengan sifar 0.4. 36.6. Kita selesaikan. Marka bagi sains komputer ialah 78%. Jadi kita buat perbandingan ketiga-tiga subjek ini. Dan kita dapati subjek terbaik ialah sains komputer. Soalan 15. Syahira sedang menjalani satu plan diet yang melibatkan dua jenis minuman, yaitu P dan Q. Jadwal di bawah menunjukkan kandungan protein dan kalori bagi segelas minuman itu. Kalau kita lihat jadwal ini, dia ada dua jenis minuman, P dan Q. Kita boleh rujuk data yang diberi. Plan diet itu mencadangkan Syahira supaya mengambil sejumlah 16 gram protein dan 300 kcal setiap hari daripada dua jenis minuman ini. Soalan E, bentukkan dua persamaan linear daripada maklumat di atas. Berdasarkan maklumat di atas, kita lihat persamaan yang pertama ialah 6 P tambah dengan 4Q, di mana P ialah minuman P dan Q ialah minuman Q. Dan mempunyai 16 protein. Kemudian persamaan yang kedua, 95 P tambah 110 Q, mempunyai 300 kcal.
Jawaban soalan B. Oke, kita keluarkan persamaan pertama dan persamaan kedua yang kita perolehi daripada soalan A. Oke, untuk mendapatkan nilai P dan nilai Q menggunakan kaedah matriks, oke, langkah pertama kita tukarkan persamaan linear ini kepada bentuk matriks. Oke, jadi kita keluarkan 6, 4, 95, 110. Oke, kita keluarkan P, Q, ialah 16, 300. Oke, seterusnya untuk mencari nilai P dan nilai Q, kita pindahkan matriks 6, 4, 95, 110 ini ke sebelah kanan. Oke, akan berubah menjadi matriks songsang. Pastikan 1 per, oke, 6 darab dengan 110. Oke, kemudian kita tolak dengan 4 darab dengan 95. Oke, dalam kurungan itu, oke, kita tukar tempat unsur 6 dan unsur 110, kita masukkan 110 sebelah atas kiri dan 6 sebelah bawah kanan. Seterusnya, unsur 4 menjadi negatif 4. Oke, dan 95 menjadi negatif 95. Masukkan dalam kurungan. Dan jangan lupa masukkan matriks 16, 300. Oke, kita selesaikan pecahan guna kalkulator dan kita dapat nilai 1 per 280. Oke, kita masukkan nilai matriks yang asal. Oke, untuk bagian ini 1 per 280 ini kita darabkan setiap unsur dalam matriks. Oke, jadi 1 per 280 darab dengan 110. 110 per 280, 1 per 280 darab negatif 4, negatif 4 per 280, 1 per 280 darab negatif 95, negatif 95 per 280, dan 1 per 280 darab 6, oke, 6 per 280. Oke, masukkan 16, 300. Baik, seterusnya kita akan selesaikan 110 per 280 kita darabkan dengan 16. Oke, dia akan jadi nilai 1760 per 280. Negatif 4 per 280 darab dengan 300. Oke, jadi negatif 1200 per 280. Oke, jangan lupa tambah. Dan seterusnya, negatif 95 per 280 kita darabkan dengan 16. Oke, kita dapat negatif 1520 per 280. Oke, seterusnya 6 per 280 darab 300. Oke, jangan lupa tambah 1800 per 280. Oke, kita selesaikan. Guna kalkulator dan kita dapat nilai 2, 1. Oke, kita keluarkan nilai P ya. Bilangan gelas P ialah 2 dan bilangan gelas Q ialah 1. Soalan 15, Encik Sanjay menjual 2 jenama pendingin hawa K dan L. Harga pendingin hawa jenama K dan L ialah 1.500 dan 2.000 ringgit. Komision menjual sebuah pendingin hawa jenama K dan L masing-masing ialah 3% dan 4%. Pada bulan Mei, Encik Sanjay menjual 50 unit pendingin hawa dan mendapat komisen sejumlah 2.880. Hitung bilangan pendingin hawa jenama K dan L yang dijual dengan menggunakan kaedah matriks. Baiklah murid-murid, ini merupakan soalan matriks. Oke, 3% daripada harga jenama K ya, 1.500 ialah Rp45. Oke, jadi komisen Rp45 ini adalah sama dengan 3%. Seterusnya 4% daripada harga
jenama L Rp2.000, oke, ialah Rp80. Oke, jadi 4% nih adalah sama dengan Rp80. Seterusnya, bentukkan dua persamaan linear berdasarkan kata kunci yang digaris. Oke, kalau kita lihat di sini, jenama K dan jenama L yang telah dijual adalah 50 unit. Oke, jadi sama dengan 50. Seterusnya, persamaan yang kedua, Rp45 commission bagi jenama K tambah dengan Rp80 commission bagi jenama L ialah jumlah commission yang diterima ialah 2.880. Jadi ini merupakan dua persamaan yang kita boleh bentuk berdasarkan maklumat diberi. Oke, kemudian tukarkan persamaan linear ini dalam bentuk matriks. Kita keluarkan 1, 1, 45, 80. Kemudian KL ialah 50, 2.880. Seterusnya, untuk mencari nilai K dan nilai L, pindahkan matriks 1, 1, 4, 5, 80 ke sebelah kanan. Oke, akan membentuk matriks songsang. Jadi jangan lupa 1 per ataupun pecahan. Oke, di mana 1 darab dengan 80. Oke, kita tolak dengan 1 darab dengan 45. Oke, seterusnya tukar tempat unsur 1 dan unsur 80. Oke, di mana 1 letak di sebelah bawah kanan, kemudian 80 ini kita letak di sebelah atas kiri. Oke, seterusnya unsur 1 menjadi negatif 1, unsur 1 akan menjadi negatif 1. Oke, kemudian unsur 45 akan menjadi negatif 45. Oke, jangan lupa 50, 2.880. Oke, kita selesaikan pecahan guna kalkulator. Dan kita dapat nilai 1 per 35. Oke, kita masukkan unsur-unsur matriks yang asal. Oke, seterusnya 1 per 35 ini kita darabkan 80. Oke, satu demi satu lah. Oke, kita mulakan. Oke, 1 darab dengan 1 per 35 darab dengan 80, 80 per 35. Oke, seterusnya 1 per 35 darab dengan negatif 1, negatif 1 per 35. Seterusnya, 1 per 35 darab dengan negatif 45, negatif 45 per 35, dan 1 per 35 darab dengan 1 ialah 1 per 35. Oke, jangan lupa 50 per 2.880. Oke, seterusnya, oke, 80 per 35 ini kita darabkan dengan 50. Kita dapat nilai 4.000 per 35 tambah negatif 1 per 35 darab dengan 2.880. Oke, kita dapat nilai negatif 2.880 per 35. Seterusnya, negatif 45 per 35 darab dengan 50. Negatif 2.250 per 35. Jangan lupa tambah 1 per 35 darab dengan 2.880. Kita dapat nilai 2.880 per 35. Oke, nilai ini agak besar, tapi jangan risau, kita guna kalkulator untuk selesaikan. Oke, satu demi satu. Jadi akhirnya kita selesaikan, kita dapat 32,18. Oke, jadi kita keluarkan nilai K, jenama K ialah 32 dan jenama L ialah 18.